Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini kita ketemu kembali. So di mana hari ini saya mendapat satu soalan dari subscriber saya bertanya pada saya lah, berapakah sales kedai Shopee atau kedai Lazada saya. So soalan ini, sebelum saya menjawab soalan ini, kita perlu lihat dari tiga aspek yang penting lah. Okey, ada tiga aspek dalam bisnes ni online atau di Shopee atau Lazada lah. Yang pertama adalah sales anda, monthly sales anda atau weekly sales anda berapa. Kedua, revenue anda atau keuntungan, margin keuntungan anda berapa. Dan yang ketiga adalah order anda dalam seminggu sebulan berapa. Ini tiga faktor yang perlu kita lihat sebelum saya menjawab pasal anda. So untuk sales untuk sales to dropshipper, saya pernah banyak kali beritahu sebagai dropshipper kita tidak boleh menjadikan sales yang terlalu tinggi, kecuali kalau kita menjadi dropshipper untuk high ticket price. Bagaimana produk-produk tersebut bernilai 100 hingga ke atas atau ribuan ringgit ke atas, kita menjual pada customer kita, yes, kita akan dapat sales yang tinggi. Di mana jika anda lihat anda lihat di mana beberapa Facebook ads atau guru-guru Shopee yang di luar sana menunjukkan sales sebulan 4 angka, sales sebulan 5 angka, 4,000. Anda mahu mendapatkan 400% jana sales kedai anda sehingga 4,000 sebulan minimum. Biasa ada dengar tu semua lah. Tetapi sebagai dropshipping yang jika kita berniaga di Komoten atau di Save Value, bolehkah kita dapat 4,000 sebulan? Itu persoalan saya untuk anda. Apatah lagi jika anda menjual produk-produk yang low ticket price, di mana anda menjual sabun yang berharga RM8.99 dengan margin kita dengan 20 sen. Anda nak mendapatkan 800 ringgit pada sabun tersebut. Anda harus menjual 800 produk ni dalam sebulan. Dan manakala jika saya menjual produk high price ticket, saya menjual produk yang berharga RM100 ke atas, saya hanya perlu menjual 10 produk untuk mendapatkan RM1,000. Itu perbezaan sales di sini. So anda dapat jawapan saya pada hari ini. Jawapan saya pada hari ini, jumlah sales bukanlah penentu kejayaan anda sebagai seorang peniaga di Shopee. Sebab tu saya tak tunjukkan jumlah sales daripada anda. Kerana setiap dropshipper termasuk seller baru seperti kita, seperti anda, saya semua yang baru nak berjoin ni marketplace ini, kita menjual produk-produk yang bukan high ticket price. High ticket price jual ni ada teknik dan method yang tertentu untuk maju ke depan. Okey, dengan web ads dia, dengan funnel yang tertentu lah. Itu semua saya tak nak cerita tentang benda ni. Kita cerita tentang perkara reality. Anda saya sebagai dropshipper di Save Value atau Komoten menjual produk RM23, RM8.99, menjual produk yang RM12. Anda dapat menjangkakan jualan anda sehingga 3 hingga 4,000 sebulan. Ya, boleh jika anda membuat iklan atau mempunyai produk listrik yang cukup power. Anda mempunyai produk yang banyak, ini teori ada produk yang banyak di kedai Shopee anda, dan juga anda promote kedai anda dengan begitu efisien sekali, dan anda sendiri telah mempunyai branding anda sendiri. Ya, tapi makan masa. Bukan tidak boleh, saya kata boleh, tetapi untuk average, untuk mendapatkan sales yang sebegitu tinggi, anda tidak bandingkan sales anda tidak boleh bandingkan sales saya dengan sales anda, tak boleh bandingkan, kerana nilai jualan barang kita ada berbeza. Okey, contoh kawan saya sebulan membuat 100,000 tau. Sales setiap bulan yang buat dia menjual satu produk kecantikan, dan harga barangan dia lebih kurang RM60 hingga RM120 lah. So dia boleh jual sebulan lebih kurang 100k dia boleh dapat, kerana produk dia adalah high ticket produk. Jika dia orang beli dalam bentuk set menjadi RM300 satu produk set kecantikan, dia hanya perlu menjual beberapa produk, ialah beratus kan lah, dapat 100,000 tu kan. Dia cakap senang berhad. Namun untuk mencapai tujuan itu adalah boleh, kerana produk dia adalah high ticket produk. Manakala anda sebagai dropshipper yang menjual produk yang rendah, harga yang rendah, anda agak sukar untuk mencapai sales yang sebegitu tinggi. Itu perbezaannya. So saya tidak pernah menunjukkan sales kedai saya, kerana untuk saya inilah satu tidak keadilan pada semua orang, pada semua pihak yang menjual produk yang low ticket price berbanding dengan orang jual high ticket price. Nak tengok sales yang mana satu, di kedai Shopee atau landing page saya atau di website saya, yang mana nak tengok?
sales yang paling hebat, yang paling tinggi. Kita boleh tunjukkan, kawan saya boleh tunjukkan juga, yang ini kedai Shopee, kedai Zara boleh tunjukkan kepada anda. Tetapi adakah itu orang kata sebagai satu data yang betul? Data yang tepat? Tidak. Kerana sales tu adalah jualan keseluruhan menurut harga produk tu. So saya anda faham So sales tidak boleh, untuk saya secara peribadi, sales bukan untuk penunjuk aras bahawa kemajuan anda. Itu bukan, okey. Mungkin untuk mendapatkan orang kata jualan, dapat pinjaman di bank, menaik tarafkan anda punya syarikat enterprise secara berhad. Okey, itu mungkin anda memerlukan sales yang tinggi lah, nilai sales yang tinggi. Okey, RM100,000, RM200,000, yes, itu yang tujuan tertentu pinjaman semua kan. Yes, tapi untuk kedai Shopee Marketplace, jika anda tunjukkan saya anda jualan sebanyak RM4,000, saya tidak terkejut dan saya tidak tergairah nak tengok. Saya nak lihat apakah harga price produk anda. Itu soalan sebenarnya. Kedua, saya bagi tiga tadi kan, sales, revenue. Revenue itu yang paling penting, itulah end of result kita. Berapakah keuntungan kita? The end of kita punya sales every month, how much our profit. Mak cakap bahasa English hari ni. Itu yang paling penting lah, jangan sampai rugi. So untuk dropshipper yang pemula, yang baru start seller, jadi seller, atau ni semua, jangan pentingkan sales sangat. Pentingkan sales, okey, tapi lihat anda punya revenue. Adakah anda mengambil kerugian? Kerana setiap seller-seller yang baru ni terlalu gairah lah untuk buat Shopee Ads, memberi potongan join program dropshipping atau program di Shopee atau Lazada, selalu akan mengalami kerugian kerana mereka tersalah perhitungan. So anda kena lihat revenue anda dengan betul. Okey, itu penting. Anda boleh lihat video saya di mana saya berikan tunjuk ajar tentang program Shopee serta buat pengiraan yang tepat lah. Jika anda nak mendapatkan e-calculation Shopee, itu anda kena belilah buku saya tu kat Shopee lah. Okey, saya minta maaf lah, yang itu memang saya jual dalam Shopee Fundamental saya lah. Saya tidak boleh berikan secara percuma. Okey, saya minta maaf yang tu. Tapi anda boleh lihat video tu, saya terangkan dengan jelas. Alright. Okey, revenue ni penting. So itu end kita. Itu revenue, margin keuntungan kita. Yang terpenting dan paling penting nombor 3 ada untuk saya dan saya rasa untuk anda juga adalah orderan. Jumlah order anda. Kekuatan sesebuah kedai itu adalah jumlah order kita. Di mana adakah kita punya kedai satu hari kita dapat 3 sales, 5 sales, atau sebulan 200 sales. Itu yang menentukan kekuatan kedai kita. Di mana berbanding dengan orang buat sales 4,000 sebulan, tetapi kedai ordernya lebih kurang dalam 100 order, berbanding dengan anda sebagai dropshipper membuat keuntungan 2,000 sebulan, tetapi orderan anda adalah sebanyak 300 order sebulan, adalah satu jumlah yang amat berbeza. Faham? Itu adalah penting kerana artinya kedai anda punya establish yang lebih bagus dan branding lebih bagus berbanding kedai yang menjual sales RM4,000 tapi ordernya ada 100. Anda nampak logiknya macam itu. Okey. Manakala dari segi orderan tu juga anda dapat mengumpul data bayi-bayi anda dengan baik, di mana anda boleh buat chat broadcast kepada mereka kerana jumlah anda punya bayi anda lebih banyak berbandingkan jumlah kedai yang nampak sales RM4,000 ni sebulan ni berbanding anda yang 2,000. Tapi dari segi data anda lebih established, di mana anda boleh membuat cross sell, upsell dan juga memberitahu produk-produk terbaru anda, dan pada masa yang sama anda boleh top up produk-produk lain untuk ditunjukkan pada buyer anda yang lebih banyak berbanding dengan kedai yang sell 4,000 tapi tidak sebanyak buyer anda. Itu yang paling penting. Okey, so jawapan untuk soalan sekali saya, berapakah sales kedai Shopee saya sebagai evidence sebagai evidence adalah tidak boleh diterima pakai. Saya tidak nak jadi guru-guru yang lain tunjukkan, saya dapat sebulan 4,000. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah orderan kamu. Tunjukkan sebulan berapa order kamu jika anda seorang dropshipping. Itu yang paling penting. So dari situ anda akan dapat mengumpul data. Itu saya kata sebagai seorang peniaga market business online atau di Lazada atau Shopee, dia bukan sekelip mata tu anda jadi kaya. Tidak. Dia adalah satu proses di mana anda bermula menjual produk, sikit-sikit dia naik, betul. Kemudian dari sikit-sikit naik itu anda dapat data.
data dari segi bayi anda, berapa ramai, anda dapat kumpulkan nombor telefon mereka, nombor telefon mereka di kedai Shopee anda. Ingat sekarang ni Shopee dah tak kasih nombor telefon lagi tau. Selepas beberapa bulan ke, dia akan padamkan nombor telefon di buyer area tu. So dapat saja nombor order, terus simpan nombor telefon dan simpan lah. Di mana anda boleh follow up nanti ke buyer anda secara engagement yang dapat melalui WhatsApp ke atau Facebook Ads lah. Okey, ini untuk pemberitahuan lah. So anda mempunyai peluang lebih banyak untuk orang kata cerah untuk buat sales yang lebih tinggi. So this step by step, sabar. Jangan tiba-tiba kita rasa wah, dari masa ke semasa anda punya jumlah bayi akan bertambah, jumlah handphone anda komputer bertambah, jumlah produk anda bertambah, dan bila anda sudah punya experience, anda akan mencuba produk-produk yang lebih high ticket price, di mana aku nak jual barang cantikan yang menilai RM70, RM100 atau RM200 untuk dicatatkan di kedai Shopee anda. Dan pada masa itu anda sudah boleh mendapat sales yang lebih tinggi. Okey, betul. Atau selama kelamaan anda boleh meletakkan produk anda sendiri juga. So bisnes online ini adalah satu proses yang harus anda lalui dengan sabar, tenang. Okey, jangan tanya tentang sales, jangan tanya tentang orderan saya, jangan tanya tentang saya punya revenue. Itu adalah salah. Yang penting sekarang, apa anda berada di step yang mana sekarang. So jika anda lihat orang yang sukses, itu beri semangat. Tetapi bagaimana nak capai ke sana tu, step by step. Dia bukan masa 1 bulan 2 bulan anda jadi kaya. Tidak, mungkin masa setahun 2 tahun, kerana anda mengumpul data. Dah buat data, saya betul. So jika dah betul, ada boleh buat skill, semua cross sell, upsell semua boleh buat lah setelah anda punya data cukup. Okey, saya harap saya menjawab soalan dengan jelas kepada saya. Sekarang yang penting adalah apa strategi anda untuk meningkatkan sales kedai anda dan meningkatkan orderan di kedai anda, dan apakah hala tuju anda di masa hadapan. Bagaimana anda hendak meningkatkan sales kedai anda, itu yang anda kena fikirkan dahulu. Seperti yang saya terangkan tadi, step by step. Jangan terburu-buru, dan seorang peniaga online kena bersabar. Jika anda ingin menjadikan sebuah kedai Shopee lain yang mempunyai sales 4,000 sebagai anda punya target, is okay. Tapi jika anda target 4,000 sebulan sales oleh kedai tersebut dan tidak dapat dalam masa 3 bulan dan menjatuhkan semangat anda, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Saya bertemu dengan anda dengan tepat dan terang dengan ini. Kerana anda dengan mereka adalah berbeza dari segi harga barangan anda, dari segi jumlah produk anda, dari segi orang kata dia punya promosinya berbeza dengan anda dengan mereka. Okey, kemungkinan mereka punya pengalaman yang lebih jauh, lebih baik. Mungkin mereka orang baru, tetapi mereka melaburkan wang yang cukup banyak untuk buat promosi. Kita tahu semua tu. So jangan bandingkan mereka. Kita boleh ambil sebagai orang kata kita punya idola saja. Kalau nak idola, kita ambil idola, kita nak bagi bu ni. Yes, boleh. Tapi ada step. Dengan dropshipping sekarang, saya value dalam komunitas ni untuk mendapatkan sales yang sebanyak 46,000 adalah sukar. Saya banyak kali beritahu. Oleh itu anda kena letak produk lain. Tetapi sebelum letak produk lain, belajar dahulu tentang apakah isi, apakah kesekaran membuat dropshipping semua. Bagaimana nak orang kata berbincang dengan customer semua. Itu semua ada pengajaran step by step. Jangan terburu-buru lah. Jangan terburu-buru, nanti kena jatuh. Saya banyak kata berkali-kali. Okey, untuk sahabat-sahabat saya, sekali lagi saya beritahu kepada anda yang tanya soalan ni, stop it. Kejar orderan, kejar trafik, anda akan berjaya. Dan buat hala tuju anda. Apa anda pergi seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beri komen tersebut. Saya tak marah anda. Cuma saya rasa anda takut terpesong daripada itu dan akan kecewa nanti. Itu saya marah pasal itu. Bukan pasal marah tentang benda ni. Saya tak marah nak. Saya sentiasa menantikan soalan-soalan daripada semua pihak yang ingin bertanya tentang soalan tu. No problem. Ini soalan yang cukup bagus. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah dekat jaya ni.